Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Hari ini Nina akan cerita lagi satu kes tentang doktor yang paling gila dalam dunia ni. Nina dah banyak story dekat korang kan tentang doktor-doktor yang telah melanggar etika dan pentingkan diri sendiri. Kes ni pun sebenarnya lebih kurang sama je. Doktor tadi tu sanggup mempergunakan perempuan yang macam desperate nak gugurkan diorang punya janin tu kan, dan kemudian anak diorang ni tadi dihabiskan. Apa? Korang tak faham? Okey, dia macam ni. Doktor tadi tu telah buka sebuah klinik untuk gugurkan kandungan yang berada di trimester yang ketiga tau. Kalau tak salah Nina, trimester yang ketiga ni dia berusia 7 bulan ke atas. Biasanya kalau nak gugurkan janin tadi mestilah dalam awal kandungan. Tapi doktor ni memang lain macam. Dah trimester yang ketiga, iaitu kandungan yang dah 7 bulan ke atas pun dia boleh buat prosedur tadi tau. Korang kena follow cerita Nina sampai habis kalau korang nak tahu apa yang dia dah buat. So without wasting any time, let's get started. Doktor tadi adalah Kermit Gosnell yang telah lahir pada 9 Februari 1941 dan dia ni adalah orang Amerika. So apa yang dia buat, dia buka sebuah klinik di Philadelphia khas untuk perempuan-perempuan yang nak gugurkan anak diorang ni. Dan klinik dia ni telah beroperasi selama 30 tahun tau. Korang cuba bayangkan dah betapa ramai wanita yang telah menderita dan berapa ramai bayi yang dah pun meninggal. Biasanya kalau doktor yang beretika, doktor yang bertauliah ni kan, dia tak akan terima tau kalau kandungan perempuan tadi tu dah masuk trimester yang ketiga. Tapi Dr. Gosnell ni dia tak kisah tau, dia terima je kes tadi. So perempuan tadi tu akan dipaksa beranak secara haram dan baby tadi tu kemudian akan dibunuh dengan menggunakan gunting. Dia kerat saraf tunjang janin tadi tu guna gunting je tau. Atau lagi tepat lagi, dia gunting je leher. Uish, scary. Bukan tu je tau, pesakit-pesakit yang terima rawatan daripada dia ni menderita dan mengalami macam-macam penyakit ataupun masalah selepas tu. Masa operasi tu, Dr. Gosnell akan menggunakan dos yang berlebihan kepada pesakit dia. Lepas tu, alat-alat yang dia guna tu kan, macam pisau ke gunting ke apa, dia tak sanitize betul-betul. Bila dia tak cuci betul-betul peralatan dia tu kan, kuman-kuman yang ada dekat benda tu akan transfer dekat pesakit lain pula. Ada juga di antara pesakit dia ni yang telah berlubang rahim dan juga usus sehingga menyebabkan diorang ni meninggal. Dikatakan sebenarnya Gosnell ni bukanlah doktor pakar sakit puan. Sebabnya dia telah gagal menamatkan pengajian dia dalam bidang tadi tu 40 tahun yang lepas. Maksudnya dia bukan doktor yang legal dan bertauliah. Kebanyakan pesakit-pesakit dia ni memang akan diabaikan selepas operasi. So diorang memang tak dijaga dengan betul lah mengikut SOP. Lepas tu yang supply ubat-ubatan ke klinik Gosnell ni pun tak tahu siapa yang hantar. Entah dia ni ambil dekat black market ke apa ke, tak tahu. Rasa macam seram kan bila kita pergi klinik yang macam orang kata tak bertauliah, lepas tu kita dapat ubat-ubatan yang kita tak tahu daripada mana. Entah dia tu ambil daripada black market ke apa bagi kita. Lepas tu ada efek kat badan kita. Seram. Dan dikatakan juga klinik dia ni sangatlah kotor tau. Sebab dekat dalam klinik dia tu ada je kucing dekat mana-mana. Kucing-kucing tu pula jenis yang ada kutu pula kat badan diorang. Bila dah ada kucing keluar masuk dalam klinik dia, of course lah memang akan ada najis binatang ni dekat mana-mana je. Nina pun confused tu klinik ke pasar borong. Sebab pasar borong pun Nina rasa tak ada pula tai kucing dekat tepi-tepi penjaja tu. Dinding klinik dia pula diorang kata ni kotor sebab dia macam warna kuning, kesan daripada kena simbah dengan kencing. Ni laporan daripada pihak berkuasa tau yang pergi buat cek dekat klinik dia pada Ogos tahun 2010. Bukan tu je tau, hasil pemeriksaan diorang ni juga diorang jumpa dia punya meja bedah dia tu kan memang dah lama sangat, dengan dia punya plastik cover atas tu pun dah koyak rabak dah. Itu pun Dr. Gosnell ni masih lagi guna tau. And then tube pernafasan ataupun tube yang digunakan untuk pesakit ni sedut kan pun dah nampak buruk dah, macam nampak berdaki dah. Dekat sini kita boleh nampak yang Dr. Gosnell ni adalah seorang yang pengotor yang tidak menitik beratkan kebersihan. Kalau ikut undang-undang Pennsylvania, diorang ni memang haramkan kandungan yang berusia 24 minggu ke atas. Sebabnya baby tu dah pun besar dan dia ada peluang untuk hidup tau. Tapi Dr. Gosnell ni dia tak kisah kalau pesakit tu datang dah mengandung 8 bulan ke 9 bulan ke datang nak buang baby tu, dia terima je tau. Bukan sekali dua tadi langgar undang-undang macam ni, dah banyak kali dah. Jumlah perempuan yang mengandung kandungan 24 minggu yang datang ke klinik dia mencecah lebih kurang 40% tau. Ramai tu. Kebanyakan janin yang digugurkan dekat sini, diorang ni dilahirkan secara paksa dan sebenarnya diorang ni masih lagi hidup. So kalau si ibu tadi tu kata dia dah tak nak anak ni, Gosnell akan buat satu prosedur yang dia panggil sebagai memastikan kematian janin. Padahal perbuatan dia tu sebenarnya adalah membunuh. So apa yang dia
buat selepas janin tadi tu keluar, macam yang Nina cakap tadi tu lah, dia akan masukkan gunting ke belakang leher and then dia gunting saraf tunjang. Rasa macam ngilu loh. Sebab budak tu dia lahir, even dia masih lagi janin, tapi dia baby lah kan, dia dah lahir, dia masih hidup dalam keadaan yang sihat, and then kejam tu. Yang menjadi tanda tanya tu kan, macam mana klinik tadi tu boleh beroperasi selama 30 tahun tau, tanpa ada sebarang sekatan. So ramai yang kata benda ni melibatkan kelalaian pihak berkuasa. So pihak berkuasa ni macam tutup mata sebelah lah, macam tak berapa kisah kejadian ni. Kalau korang nak tahu, Jabatan Kesihatan Pennsylvania ni dah ada rekod klinik Gosnell ni, maksudnya rekod buruk lah, sejak tahun 1980 lagi tau. Dalam tempoh tu klinik dia beroperasi tanpa lesen ataupun staf, dan dia sendiri pun tak ada kelayakan. Lepas tu pesakit dia sendiri pun tak dipantau dengan betul sehingga menyebabkan macam-macam kemalangan yang terjadi. Lepas tu bila ada kecemasan, dia tak call ambulans tau untuk mendapatkan bantuan. Jadi dia biarkan pesakit dia dekat situ sehingga meninggal. Macam tu je. Pada awal 1979 macam tu kan, klinik tu memang ada pengarah perubatan dan juga staf yang bertauliah dari segi bidang sakit puan ni tau. Tapi kontrak ni dia telah tamat pada tahun 1980 and then memang dah tak ada next dokumen perjanjian sampailah Ogos tahun 1989. So pada tempoh ni tinggal Dr. Gosnell seorang tu je yang masih lagi ada dekat klinik tadi. Pengarah perubatan ke ataupun staf-staf yang bertauliah dulu tu memang dah tak ada lagi dekat situ. Kemudian pada tahun 1993 ada siasatan ke atas klinik Gosnell ni, tapi tak ada hasil. Korang bayangkan klinik dia ni telah beroperasi selama 16 tahun tanpa ada sebarang pemeriksaan tau. So dengan bangganya, dengan suka hatinya si Gosnell ni buatlah apa yang dia nak. Lepas tu Jabatan Kesihatan diorang ni telah terima pelbagai aduan tentang klinik Gosnell ni. Salah satunya adalah seorang doktor yang buat report dekat Jabatan Kesihatan tentang klinik Gosnell. Dia pun cakap lah yang salah seorang dia punya pesakit ni dapat penyakit kelamin selepas dia buat pengguguran lah dekat klinik Gosnell. Lepas tu ada seorang pesakit yang bernama Mongar, berasal daripada Nepal, baru je sampai dekat Amerika. Lepas tu dia pergi buat proses pengguguran dekat klinik Gosnell tadi. Akhirnya dia telah meninggal pada usia dia 41 tahun, tapi tak ada apa-apa tindakan yang diambil lepas tu. Maybe sebelum ni Jabatan Kesihatan ni dah terima macam-macam aduan tentang Gosnell tau, tapi disebabkan kes ni tak sampai dekat pihak atasan, so memang diorang tak ambil apa-apa action. So dia macam ni, mungkin orang-orang bawahan ni terima laporan daripada orang awam tentang klinik si Gosnell, tapi diorang ni tak buat report ke ataupun apa-apalah untuk sampaikan dekat pihak atasan. Jadi pihak atasan tak tahu tentang benda ni. Lepas tu perbuatan Gosnell ni telah disiasat selepas pihak berkuasa terima aduan pasal pesakit yang bernama Mongar tadi. Polis dengan Jabatan Kesihatan pun telah serbu dia punya klinik pada 18 Februari tahun 2010. Masa ni diorang memang kejut gila sebab klinik Gosnell ni kotor nak mati dan sangatlah menjijikkan. Dekat lantai klinik dia tu kan ada darah, lepas tu bau hancing yang sangat kuat, lepas tu dengan ada tai kucing lagi. Diorang pun macam terfikir, ini klinik ke apa kan, macam teruk sangat dia punya keadaan kebersihan dia tu tau. Dan pada masa yang sama diorang serbu dekat klinik tu, diorang terdengar ada seorang perempuan ni yang tengah mengerang kesakitan dekat dalam satu bilik menunggu. Diorang pun pergi cek dan diorang jumpa ada seorang perempuan ni yang tengah duduk dekat atas kerusi malas, lepas tu ditutup dengan kain selimut dan kain selimut tu dipenuhi dengan darah perempuan tadi. So serbuan diorang kali tu kan macam diorang macam dah tak boleh brain gila sebab macam ini betul-betul nightmare ni kan. Korang bayangkan klinik yang diorang terima laporan, diorang tak terfikir tak akan seteruk tu bila diorang pergi tengok dengan mata kepala diorang sendiri. Macam tu. Memang orang kata klinik ni memang teruk gila. So selepas 4 hari daripada serbuan tadi tu, lesen Gosnell ni telah pun digantung dan klinik dia disuruh untuk tutup. Sampailah pada 18 Mac tahun 2013, perbicaraan ke atas Gosnell pun telah dibuat. Selepas 10 hari perbicaraan dia, Gosnell telah didapati bersalah dan hukuman ke atas dia ni sebenarnya masih lagi dalam perbincangan. Sama ada dia ni perlu menjalani penjara seumur hidup ataupun dia ni kena hukuman mati je. So daripada apa yang Nina search, Nina cari, dikatakan dia ni telah dijatuhkan hukuman penjara 30 tahun. So kemungkinan besar jugalah ada possibility hukuman tadi tu akan berubah. Dan sejak daripada kes Gosnell ni lah, ada beberapa negeri dekat Amerika ni telah gubal diorang punya undang-undang. So mana-mana wanita yang nak gugurkan diorang punya kandungan dekat mana-mana klinik yang berdaftar, diorang ni perlu dilayan dengan cara yang baik dan dihormati. Alright guys, apa pendapat korang tentang cerita Dr. Gosnell yang
yang gugurkan bayi yang macam ikut kepala tahu dia je kan. Agak scary kan bila perempuan tu nak gugurkan kandungan. Mungkin klinik berdaftar ni mahal ataupun strict sangat kan, and then dia pun decide untuk gugurkan dekat klinik tadi. Klinik tu pula doktor dia pula macam mental semacam je kan, dengan kotornya, dengan Nina pun boleh terbayang macam mana situasi dekat situ. Lepas tu dengan berbau, lepas tu peralatan dia yang dah lama dekat situ, kemungkinan juga ada yang dah karat tapi dia still guna. Lepas tu barang-barang ataupun peralatan yang dia guna tu dia tak sanitize betul-betul, dia guna pula dekat pesakit lain. Korang bayangkan kalau pesakit tadi tu dia ada HIV ke kan, and then dia tak basuh betul-betul peralatan tu, dia pergi transfer pula, dia guna pula peralatan yang sama dekat pesakit lain. Scary tu, scary, sumpah scary. Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Nina harap korang suka. Yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification juga. Dan jangan lupa untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.